Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baiklah murid-murid semua. Kita masuk pelajaran kita yang kedua, iaitu pelajaran akhlak dan tasawuf. Kita sambung pelajaran kita pada minggu lepas. Hari Khamis kita dah belajar mengenai bab adab menziarahi jenazah dan kubur. Okey, baiklah. Kita sambung pelajaran kita adab menziarahi jenazah dan kubur. Awak boleh buka buku teks muka surat 19. Okey, kita sambung tajuk tujuan beradab semasa mengiringi jenazah. Okey, pada permulaan Islam, Rasulullah telah melarang kaum muslimin menziarahi kubur kerana takut terkesan dengan amalan jahiliah yang dilarang oleh Islam. Setelah iman mereka menebal dan akidah mereka bertambah kuat, maka Rasulullah telah membenarkan mereka menziarahi kubur, terutamanya bagi orang lelaki. Okey, ada 5 tujuan beradab semasa mengiringi jenazah. Okey, yang pertama iaitu menguatkan ketakwaan kepada Allah kerana mengingati mati. Setiap orang yang mengiringi jenazah dekat tanah perkuburan boleh mengingatkan mereka mengenai kematian yang akan mereka alami nanti. Okey, seterusnya yang kedua, mendapat ganjaran pahala, iaitu sebagai tuntutan fardu kifayah. Okey. Seterusnya yang ketiga, iaitu menimbulkan rasa insaf. Insaf tentang keadaan apabila kita masuk dalam kubur kelak. Okey, seterusnya yang keempat, mengurangkan rasa kesedihan keluarga si mati. Okey, kita bantu mereka, bantu kepada keluarga waris si mati tersebut, jenazah tersebut, supaya mengurangkan kesedihan. Okey, seterusnya yang kelima iaitu meyakini bahawa hidup dan mati itu ketentuan Allah. Okey, maksudnya itu adalah qada dan qadar. Hidup dan mati kita adalah ditentukan oleh Allah. Okey, seterusnya kita sambung iaitu hikmah beradab di tanah perkuburan. Okey. Yang pertama, meringankan beban kesedihan keluarga si mati. Seterusnya, yang kedua, dapat mengambil pengajaran untuk mengingati mati. Yang ketiga, mendorong untuk melakukan ibadat. Yang keempat, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, tujuan dengan hikmah ni tak banyak beza. Okey, jadi hikmah ni kita dapat merapatkan hubungan silaturahim, kita boleh jumpa keluarga waris mati tersebut, mengucapkan takziah, kemudian dapat melakukan ibadah iaitu dengan membaca Yasin, sedekah surah Al-Fatihah, solat jenazah dan sebagainya. Okey, seterusnya iaitu akibat tidak beradab di tanah perkuburan. Ini akibat tidak beradab di tanah perkuburan, iaitu ada 5. Yang pertama, akan mendapat dosa. Okey, yang kedua, hilang harga diri. Tak ada rasa sifat kemanusiaan. Okey, yang ketiga, dimurkai oleh Allah. Allah marah bila kita tidak beradab di tanah perkuburan. Contohnya dengan melangkah kubur, kencing di atas kubur dan sebagainya. Okey, seterusnya yang keempat, tidak mendapat keredaan Allah Ta'ala. Allah tak reda bila kita tidak beradab di tanah kuburan. Seolah-olah kita tidak menghormati waris-waris ataupun jenazah dekat tanah perkuburan. Okey, seterusnya yang kelima, iaitu tidak dapat mengisafi kematian. Maksudnya, dia tak menyesal dengan apa pun perbuatan dia apabila tidak beradab dekat tanah perkuburan. Okey, seterusnya kita sambung. Okey, untuk aktiviti latihan iaitu awak buka buku aktiviti akhlak muka surat 19.
Awak jawab soalan muka surat 19, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul atau jawapan yang sesuai. Awak fikir sendiri jawapan dia. Okey, saya bacakan yang pertama, dapat menguatkan apa kepada kerana mengingati mati. Okey, tadi kita dah bincangkan. Okey, yang kedua iaitu mendapat ganjaran apa dan menimbulkan rasa apa kepada diri kita. Okey, seterusnya yang ketiga, meyakini bahawa apa dan isi tempat kosong itu dengan ketentuan Allah. Okey, seterusnya muka surat 20 iaitu awak isikan 4 hikmah beradab di tanah perkuburan. Okey, muka surat 21. Okey, muka surat 21, akibat tidak beradab di tanah perkuburan. Okey, ada 5. Awak isikan satu persatu. Okey, baiklah murid-murid. Saya rasa setakat ini saja untuk tajuk kita. Okey, kita sambung lagi pada masa akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.